Ya. Pokok tu nama dia apa? Ya ni. Yang kita belajar tadi. Lidah kura-kura. Lidah mak mentua yang mana? Lidah mak mertua yang... Lidah mak mentua yang awal-awal tadi kat pokok paling kita jahat tu. Tu ni belakang kita ni lidah mak mentua. Tapi itulah nampak kita macam dah bijak sikit Dah tahu dah satu jenis pokok nama dia. Okay. Betul. Tapi tadi kita cerita pasal pokok, pasal landscape moden dan tradisional. Kita sebenarnya nak tahu juga antara elemen-elemen yang perlu ada dalam landscape ni bila kita nak belajar kan. Contohnya? Contohnya macam kita mungkin ada elemen kita nak kena letak air terjun. Mungkin. Kita tak tahu, baru nak belajar ni. Tanya kita pula Tak ada. Saya pun confused sebab dia punya subjek ni pecahan-pecahan dia sangat banyak. Ya. Dan saya pun rasanya baru celik mata lah tentang penanaman tumbuh-tumbuhan ni. Nampak. Senang je kan. Tapi sekarang ni kita bawa orang yang pakar lah. Akan terangkan pasal elemen dan aksesori. Dalam landscape kita ada Norliah Abdul Wahid. Atau kita panggil Olin lah. Hello Olin. Hai, Assalamualaikum. Silakan. Sila. Okey. Interesting. Okey, elemen dan juga aksesori bila kita cerita pasal landscape ni. Sebab tadi kita cerita pasal landscape tradisional, landscape moden, tapi pasal bunga. elemen tu macam mana pula sebenarnya? Okey. Basically landscape ni macam tadi Azri dah cakap pasal dia punya traditional modern, design. hipster. So apa yang ada dekat dalam tu, macam selain daripada pokok-pokok ni, kalau landscape punya terms kita panggil soft landscape. Pokok-pokok tu soft pokok-pokok landscape. soft landscape. Yang elemen ni mainly kepada hard landscape. Hard landscape macam pasu, sculptures. Lepas tu kita ada pergola, water feature, semua tu. Kan kalau kita pergi macam for example kalau you guys pergi dekat shopping mall for example, selalunya masuk-masuk dia ada punya signage, entrance statement dia tu. Those the elements, antara elemen yang kita ada dalam design kita. Okey, faham. Jadi daripada yang scale besar, scale kecil. Scale besar ni macam park tambah Tasik Perdana for example, scale besar. So elemen dia ada water body, besar punya. Lepas tu dia ada walkways, dan ada plaza. Itu pun walkway itu pun elemen dalam landscape juga. Itu elemen dalam landscape juga. Yang tempat masaj kaki itu pun landscape juga. Itu landscape juga. Itu elemen hard landscape juga tu. Ada juga macam tempat-tempat nak push up, nak pull up. Ya, itu pun elemen juga. Pandai lah korang. Nampak cepat belajar kita. Cepat belajar. Okey, cuba as a professional kan, sebagai pakar juga, apa sebenarnya untuk laman-laman kecil elemen yang perlu ada? Okey, untuk laman-laman yang kecil, sebab skala dia kecil. Contoh macam kita ada courtyard dekat dalam rumah, lepas tu entrance dekat rumah kita. So selalunya untuk kegunaan rumah, dia punya hardscape tak banyak sangat. Sebab masuk-masuk kita ada driveway. So maybe kita boleh letak macam entrance gateway, nak masuk, pintu masuk tu, dia kira pintu gerbang exactly. And then kita ada macam kita letaklah dekat entrance kita tu, sama ada kita letak soft landscape ataupun hard landscape. Selalunya untuk rumah kita beratkan kepada kitanya gate. Lepas tu kita masuk sebab kita nak nampak cantik kan. So the element dia the gate, and then bila gate dah terbuka, kita dah masuk, and then you nampak kita letak sculpture ke, ataupun kita ada walkway sikit untuk kita nak masuk ke dalam rumah. So basically most of us are staying dekat terrace house. Jadi kawasan nak kita landscape kan tu tak banyak. Jadi kita tak boleh letak banyak-banyak sangat elemen hard. Dia jadi pack nanti kan. Dia jadi pack. Bagusnya kita macam sedikit tumbuh-tumbuhan, lepas tu kita buat turfing, and then ada benches or what not. Kalau kita ada lebih sikit bajet tu, kita letaklah water feature. Tapi kan Olin nak cerita kan sebenarnya kan, bila Olin cakap tadi jangan letak terlampau banyak apa semua, kita bukan apa, yalah kita ni mungkin sebelum ni kita belum tahu lagi, belum berilmu lagi pasal landscape ni. Kena pula kalau pergi dekat shopping mall je nampak kedai-kedai yang jual barang-barang landscape ni sale. Ini nak beli, ni cantik, ini cantik, ini cantik. Ya, balik rumah tak tahu nak letak kat mana ni. Penuh je kita simpan tu. Jadi macam mana kita nak kenal pasti yang elemen yang sesuai untuk landscape kita tu? Okey, kalau macam tu, first of all kita kena tahu apa yang kita nak. Sebab memang konsep kita tu, apa yang kita nak. Katakanlah kita ni suka macam English garden for example. Jadi kita tahu kita nak letak kat luar benda tu kan. Jadi
kita tahu kita suka duduk kat luar ke, ataupun kita nak buat pergola ke, kan. Lepas tu itu yang elemen yang besar-besar sikit. Lepas tu yang macam pasu-pasu, itu yang selalu kalau kita pergi sale, itu yang selalu, you know, as a wife I always buy that. Kalau macam lelaki dia macam rational sikit, kan. Tapi you kena tahu apa yang you nak. Kalau macam jangan lebih-lebih beli. Jadi konsep, katakanlah you nak English konsep, jadi you must make sure you ada pasu earn tu yang macam English look like. And then warna dia pun kena. Lepas tu you kenalah pilih, selalunya English Garden ada lattices and what not. Tapi jangan lebih-lebih sangat lah. Kalau dah ada 3 elemen yang reflect, for example English, ataupun kita nak buat macam Islamic Garden ke, 3 elemen tu dah cukup. Kalau lebih daripada 3 dah masuk 5, dah sesak. So dah banyak sangat ni. Dah banyak sangat. Sebab kalau kita nak cakap pasal konsep ni, makan masa lama juga. Tapi nak shortcut, katakanlah kita nak buat Chinese Garden, for example. Chinese Garden is very macam spiritual. Dia banyak trim pokok, you know, bonsai. Ya. Kalau kawasan kita kecil, cukup the bonsai tu dah cukup dah. So the rest of the area keep it clean. Itu dah reflect Japanese or Chinese. Tak perlu nak banyak-banyak bonsai pada depan rumah sampai belakang. Tak payah. Itu tapi, nak meniaga. Tapi tengok mana juga. Katakanlah kita suka, adanya suka landscape yang sesak-sesak. So it's very hard for us to say. It's very subjective. Maksudnya hujung-hujungnya ikut selera sendiri jugalah. At the end of the day it's like that. Betul lah. Cuma tadi cerita pasal bajet. Kadang-kadang orang cerita tentang landscape ni kepada mereka yang mempunyai lebihan wang. Sebab tu dia boleh mencantikkan lagi daripada segi pandangan. Tapi kalau yang budgeted, macam kita yang rakyat-rakyat marhain, contohnya, termasuk. Boleh tak bagi contoh-contoh yang minimal dan in the budget untuk mencantikkan lagi rumah? I reckon bila kita bercakap pasal bajet, first of all we must be very practical of what we wanted. Of course, untuk kita nak buat landscape dekat taman, for example terrace house lah, for example, selalunya kita ada 10 by 20 kaki like that. Yang kita boleh tanam rumput, yang kita boleh tanam hedges, for example. Lepas tu elemen-elemen hardscape yang tadi saya cakap, nak pasu ke, nak sculpture, water feature ke. So kalau kita nak budget, selalunya first of all kita nak green softscape ataupun kita nak hardscape. Softscape ni walaupun namanya softscape, softscape ni tumbuhan tumbuhan ya. Dia macam rumput dengan hedges, macam yang pokok-pokok kita nampak dekat studio ni. Yang ada ni kan. Agak mahal juga sebab satu pokok yang macam yang kecil tu dah RM50. The ficus yang bawah tu, yes. So kalau kita ada like RM1,000, kita kena kira lah berapa banyak pokok yang kita nak. Kalau kita pergi Sungai Buloh, kita jadi gila kan? Yelah, kan? Sebab pokok nanti, banyak. Itu yang jadi masalah tu kan? Itu yang jadi masalah. Kita ada 1,000, lepas tu tengok-tengok dah jadi 2,000. Kita ada 500, dah tak muat dah. So, lala ujung-ujung tak sesuai kan? Tak sesuai. Jadi kita kena tengok, the best thing to approach is konsep minimalis. The main thing is kita ada ground cover, which means kata laman kita tu 10 by 20 kaki. Kita rumputkan ke ataupun kita pakai slabs. Antara celah-celah tu kita letak rumput sebab kita kena maintenance free juga kan. Betul. Jadi kalau kita rumput dengan hedges dah cukup dah. And then ada satu bangku. And then satu pokok sebagai satu naungan. Jadi it would be nice lah kan. Itu dah okey dah tu. Dah cantik lah. Itu dah cantik lah kiranya. Kalau kita nak dalam skala yang kecil. Kalau kita cerita skala besar, that's a different. Lagi macam-macam boleh lah. Lain-lain macam. But even skala besar pun, kita akan zonekan kawasan tu. Tak semestinya kita boleh masuk semua. Jadi ada dekat mana you punya entrance, dekat mana zone yang nak duduk. So ada sitting dekat situ. So that's a kena totally faham lah, different kena faham kan konsep ni macam mana, kat mana laluan dia semua kena tahu kan. Tapi itu kalau rumah yang dekat atas tanah, kalau rumah dekat atas angin macam mana? Dia punya balcony tu boleh dijadikan juga letak aksesori ni semua. Dragon ball ke apa boleh? Ialah rumah kondo atas angin. Atas angin lah tu, betul lah tu. Kan, balcony. I think kalau macam dekat
balcony. Letak benda yang simple-simple. Benda simple-simple and semua dalam pots. Supaya senang nak jaga. Senang nak jaga. Tapi sekarang ni landscape dekat balcony mainly yang atau semenjak CMCO ni ramai yang tanam sayur dekat balcony. Saya dah cakap dah. Tauge. Betul. Saya setuju. Tauge tak tanam kat balcony. Oh, ya? Tauge sebab kita kena simpan dekat dalam dapur kita. Ke dapur, salah pokok. Salah pokok. Apa ni, Hafni? Okeylah. Tapi sebenarnya kalau kita nak cerita pasal benda ni, banyak kita boleh belajar, Betul. banyak kita nak Yes. tahu. Tapi sebelum kita sambung lagi belajar pasal benda ni, sebelum tu kita cakap terima kasih dulu Olin yang kongsi dengan kita pasal no elemen worries. dan aksesoris. No Sebab worries. kita nak sambung tengok satu meeting kita dah sediakan ni. Yes, Pasal tentang landscape. laman menawan ni.